Ma'asyiral hudhar, insyaallah kita awali dengan kitab Risalah Tauhid, yakni muka surat 46. Di bawah tu, sebelum seseorang masuk membahaskan perkara ta'alluq ini, hendaklah ia mengetahui bahawa tiap-tiap sifat yang bertakluk itu mesti ada 3 perkara. Tiap-tiap sifat yang terlibat dengan takluk. Pertama kita faham dulu sifat-sifat yang terlibat dengan takluk ni hanya ada 6. Daripada sifat ma'ani yang 7, sifat ma'ani yang 7, 6 saja yang ada takluk. 1 tidak ada takluk. Yang 6 itu yakni qudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam. Hayat tak masuk. Jadi sifat hayat tidak ada takluk. Ya, sebab dia berdiri langsung dengan zat Allah, dia menjadi syarat bagi wujudnya sifat-sifat yang lain. Macam kita katalah ya, yang buat kerja tangan, takluk tangan, kaki, takluk mata, takluk telinga, mulut, itu semua ada takluk, ada fokus dia, ada sasaran dia. Hidup kita tidak terlibatlah sifat hidup tu pada diri kita. Ya, jadi dia menjadi syarat, hidup tu menjadi syarat ya kepada wujudnya satu zat yang katakan manusia, bertangan, berkaki, bermata, bertelinga dan sebagainya. Yang bekerja, yang tuntut fokus pekerja-pekerja itu adalah mata, fokusnya melihat, telinga fokusnya mendengar, mulut fokusnya berkata-kata, tangan fokusnya memegang, bekerja, melaksanakan apa-apa urusan, kaki urusannya berjalan, fokusnya berjalan. Itu takluk. Ya, macam kita faham dululah ya. Jadi mata takluknya kepada sasaran yang dia melihat lah. Maknanya apa yang hadir pada hadapannya, pada depannya, pada kiri dan kanannya, pada atas dan bawahnya, itu adalah fokus ataupun takluknya sifat melihat. Itu bagi kita contohnya, nak faham takluk tu. Jadi maka musannif sebelum satu orang masuk membicarakan perkara takluk itu, hendaklah dia mengetahui bahawa tiap-tiap sifat bertakluk itu mesti ada 3 perkara. Jadi pertama tempat takluk, kedua bahagian takluk, ketiga kelakuan takluk. Itu kena ada ya. Semua sifat-sifat yang 6 tu ada tempat dia, ada bahagian dia dan ada kelakuan dia. Ya, ini pada konsep pengajian lah, bukan pada hakikat. Hakikat satu je Allah. Hakikat Allah lah semua. Kita tak payah sebutlah sifat dia. Ya. Tu, siapa bagi langit dan bumi? Kudrat Allah. Bukan begitu nah. Siapa yang biarkan langit dan bumi? Allah. Habis. Siapa yang menghidupkan manusia, mematikan manusia? Allah. Siapa yang mentadbir, yang menjalankan matahari dan bulan? Allah. Kita tak sebut sifat. Itu pada hakikat. Kembali hakikat untuk tujuan pengajian, untuk mengenal ya, mengenal konsep ketuhanan itu dengan sifat-sifatnya. Maka kita hurai beginilah, dihurai oleh ulama beginilah, takluknya, fokusnya, sasarannya, tempatnya ya, supaya kita dapat mengenali dengan lebih rinci dan kita dapat memahami dengan lebih luas. Maka kudrat bertakluk ia kepada segala mungkin. Mungkin ini segala perkara yang baru adanya dan tiadanya, yakni apa yang lain daripada Allah, yang Allah jadikan. Apa-apa yang lain daripada Allah, yang Allah jadikan, yang kita kenali sebagai makhluk, yang kita kenali sebagai alam, yang kita kenali sebagai yang baru. Itu fokus sifat kudrat. Ya, sasaran dia, ya, ruang dia, ruang lingkup dia pada masalah mentadbir, menjadi, mencipta, itu datang daripada kudrat. Sifat kudrat Allah. Boleh faham ya? Maka itu dia katakan tadi ini, dan takluknya tadi ini baru dan tiadanya, sama ada makhluk itu ada pun tidaknya, maka itu adalah berada di bawah fokus takluk sifat kudrat.
Boleh ya? Dia faham gitu. Dengan ta'alluq ta'sir. Ta'sir ni memberi bekas. Memberi bekas. Ya. Allah jadikan ubat, Allah juga jadikan sembuh, bukan ubat. Jangan salah faham. Allah jadikan ubat sebagai kita makanlah, ambil ubat tu untuk rawatan. Allah juga yang memberikan kesembuhan. Jadi kesembuhan itu adalah taksir, bekas daripada sifat kudrat. Taksir itu bekas, ya, yang berbekas, yang berkesan, itu kita sebut sebagai taksir. Jadi sifat kudrat ni dia menguasai, dia meliputi semua. Kudrat Allah juga, ya, yang menjadikan tangan kita. Kudrat Allah juga yang menggerakkan lengan kita. Kudrat Allah juga yang menggerakkan siku kita. Kudrat Allah juga yang menggerakkan pergelangan tangan kita. Kudrat Allah juga yang menggerakkan telapak tangan kita. Kudrat Allah juga yang menggerakkan jari jemari kita. Macam itu. Dia tak ada wasilah, tidak ada perantara ataupun berpindah sebahagian kuasa ataupun berkongsi kuasa, tidak. Kalau Allah jadikan kita yang buat sesuatu, bukan Allah, ini artinya berkongsi kuasa. Berkongsi itu syarikah, maka Allah terlibat dengan syarikul bari. Itu tak betul. Faham ya? Maka itu dia kata tadi ini, iaitu mengada dan meniadakannya, maka dengan tidak kudrat itu maknanya dengan ta'alluq ta'sir, yakni memberi bekas pada mengada atau meniadakan. Maka tidak kudrat itu tertakluk kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki. Wajib hakiki itu Allah, mustahil hakiki juga adalah Allah. Wajib hakiki ini makna kata zat Allah. Dia tidak takluk dengan zat Allah, tidak takluk dengan sifat-sifat Allah. Dia tidak takluk dengan apa yang ada pada Allah, yang berdiri pada Allah, yang dengan Allah, tidak ada. Seolah tangan kita lah, tangan kita takluk kepada bekerja, bukan takluk pukul kita. Ada tangan kita pukul kita sendiri? Tak. Tentulah kita guna tangan untuk melaksanakan yang lain daripada diri kita. Makan, ya, tidaklah. Takluk kita hanya mengurus makanan, bukan? Tu tidaklah. Dan oleh kerana kita kena makan, maka tangan itu juga mengambil makanan dan menyuapkan ke mulut kita. Tapi Allah tidak, ya. Allah, dia maknanya kudrat Allah itu tidak bertindak kepada Allah. Bukan kudrat Allah itu mencipta Allah. Ada faham yang boleh kita buat begitu lah, ya. Kudrat ni menciptakan. Jadi kalau sebab itu dia kata dia tidak takluk kepada wajib hakiki. Wajib hakiki ni Allah, ya. Wajib hakiki ni wajib akal. Wajib akli, wajib hakiki itu wajib akal. Satu ruang pada akal kita wajib menerima bahawa Allah itu wujud, Allah itu berkuasa, Allah melaksanakan segala-gala, Allah menciptakan. Itu wajib akli namanya. Jadi wajib akli ini adalah wajib akli hakiki. Tidak. Kita pun wajib akli juga, wajib akli majazi. Kita ni hanya dijadikan, bukan wajib wujud kita. Kita diwujudkan, faham ya? Jadi maka dikata musannif, jadi maknanya kudrat Allah ini tidak takluk kepada wajib hakiki atau mustahil hakiki, tetapi bertakluk ia akan kepada wajib aradi dan mustahil aradi. Wajib aradi ini apa dia? Wajib akli yang disebut sebagai aradi. Contohnya, wajib aradi ini suatu yang berlaku dalam keadaan mana dia adalah ada bekasan. Contohnya kita makan. Bila kita makan tadi ni adalah kenyang, betul tak? Bila kita hidup adalah lenah, ya. Bila kita basuh adalah basah, ya. Bila kita panaskan adalah, bila kita nyalakan api itu adalah panasnya. Yang panas tu perkara yang disebut sebagai wajib pada akal, wajib aradi. Wajib aradi, ya. Wajib aradi ini banyak menjurus kepada soal-soal sunnatullah. Itu wajib aradi kita panggil, ya. Sebab tu kita boleh buat kerja, kita nampak kita buat kerja, kita nampak kita buat itu dan ini. Pada hakikatnya bukan kita yang buat. Pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi pada zahir kita nampak kita dah buat, betul tak ya? Tu nah. Bila kita tanam, kita masukkan benih, dia akan tumbuh pokok. Ya, dia tak akan tumbuh lain. Kalau kita tanam pisang batu, dia pun tumbuh pisang batu lah. Pisang batu tu adalah wajib ardi, wajib akli ardi namanya. Itu maknanya dia juga tidak takluk kepada mana-mana kepada wajib-wajib ardi itu. Ya, jadi pendek kata dia menjadi dengan sunnahnya sendiri. Jadi sunnah itu adalah hakiki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi bekas adalah sunnatullah. Sunnatullah itu kerana dia datang daripada Allah sendiri, yang Allah tentukan. Contohnya macam kita makan gula, maka dia adalah manis. Nampak tak? Kebetulan lah kita makan gula adalah manis. Jadi manis tu wajib ardi. Boleh faham? Ya, akal kita boleh terima macam tu lah. Ya, kalau nak manis kena bergula. Ya, ini maknanya masuk dalam kumpulan mungkinat. Satu benda yang boleh jadi dan boleh tak jadi. Ya, kadang-kadang boleh juga gula, tapi tak manis juga. Rasa pahit, rasa gelat, kita tu tak sihat. Nampak nah? Suasana keadaan kita tu tak mengizinkan begitu. Jika kata musannif begitulah ya. Tetapi bertakluk ya kepada wajib ardi dan wajib mustahil ardi ya. Ya. Jadi kita kena katalah, kita kena faham akidah kita, bukanlah pisau itu yang memotongkan, tapi yang memotong itu adalah Allah. Dia kena begitu. Itu hakikat dia lah ya. Tapi kita nak kena potong, nak putuskan satu benda, kena pakai pisau lah. Itu wajib ardi. Nampak tak? Pun juga di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pisau tu pun Allah punya, tajam tu pun Allah punya. Ya, boleh memisahkan satu benda dengan dipotong pun Allah punya. Maka itu dia panggil wajib ardi. Dia masuk dalam kumpulan makhluk yang Allah Taala cipta jadikan. Baik. Bagaimana sudah dinyatakan kerana keduanya itu termasuk dalam kebahagiaan mungkin juga. Baik. Maka bahagian takluk kudrat dengan jalan ijmal. Secara ijmal ya, secara rambang aja ya. Di sisi Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi ada dua takluk. Mengikut kita ada dua imam di sini ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita pakai dua ulama ni. Dalam mazhab Al-Sunnah wal Jamaah kita ada dua ulama. Ya, dua ulama yang menjadi sebagai mazhab Al-Sunnah wal Jamaah. Dan aliran yang dianut oleh Al-Sunnah wal Jamaah itu adalah datang daripada dua rumusan yang dirumus oleh dua tokoh ulama, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi bila mengikut secara ta'allus dan kudrat, mengikut ijmal. Ijmal ini secara rambang, secara kasar, secara umum, secara global, boleh kita sebut bahasa baru ya. Dua ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut pada azali Tuhan mengadakan mungkin atau meniadakan dia, maka dalam bahagian ini mungkin itu belum diadakan, hanya kepatutan baginya jua pada mengadakan atau menidakkan. Dan yang kedua dia panggil ta'alluq tanjidi hadis. Tanjidi hadis ni artinya tunai baharu, iaitu mengadakan mungkin atau menidakkan dengan dia fa'al, ini perbuatan. Jadi mengikut Abu Mansur Al-Maturidi secara ijmal, ta'alluq kudrat ni hanya ada dua. Pertama, suluhi qadim, satu perkara yang memang merupakan kepatutan, satu benda nak jadi sudah ada siap dalam ilmu Allah. Allah sudah tahu, sudah pun menyedia, sudah ada ketetapan, bukan baru nak sedia, bukan baru nak rancang. Macam kita nak buat program ni ya, ada masa kan ya, baru kita nak rancang nak buat. Sebelum itu kita tak ada rancangan. Jadi kita ada masa-masa yang tertentu, kita tertakluk kepada masa. Sedangkan Allah ya, sebagai zat yang mengetahui, yang wujud secara hakiki, wujud secara nafsi, secara nafsiyah,
maka tiap-tiap yang nak buat datang daripada dia. Bila datang daripada dia, maka itu artinya sudah ada sedia dalam ilmu Allah. Apa nak jadi? Alam langit bumi ini nak berlaku peperangan di Gaza, ya, Israel, la'natullah, ya, dengan tentera Hamas ataupun dengan Al-Qassam tadi, ini sudah ada dalam Suluhi Qadim. Suluhi Qadim sudah pun termaklum pada Allah, kerana Allah yang berilmu, kita tak ada ilmu, kita Allah yang berilmu. Maka dengan kerana itu, apa nak jadi dalam ilmu Allah? Nampak tak? Ya, ilmu Allah pula bukan dengan ilmu yang dituntut, bukan dengan ilmu yang berguru. Ya, memang sifat hakikinya berilmu. Ya, dalilnya ada langit bumi ini, itu berarti kata dia berilmu. Ya, maka dengan kerana itu, apa yang nak jadi, nak berperang, berapa ramai nak mati, berapa ramai nak musnah, itu dalam Suluhi Qadim sudah ada awal. Suluh, bahasa Melayu kata suluh, sudah disuluh awal. Boleh faham kita kan? Kita senang kita guna bahasa tu, dah dijadikan bahasa Melayu suluh. Dia bahasa Arab lah tu. Suluh tu bahasa Arab, ya. Tapi dah kita jadi orang Melayu duk pakai suluh. Solah ataupun suluh lah kita kata, kadang jadi solah, kan? Suluh, solah. Duk parti satu orang, kita nak ambil, kita parti lama, aku duk suluh dia lama dah ni. Nampak dah? Hamba baru tahu, aku dah suluh lama dah. Dia nak main semayang ni, nampak awal, dia main awal selalu, nampak dia balik pun lambat. Dia main awal, dia balik lambat. Selalu main masjid, main awal, balik lambat, nampak. Orang duk perhati lah. Jam 2 apa nampak, kipas angin dia kata dia nak, ya. Dia perhati 2 kipas angin. Duk ada di luar Serambi masjid lah. Dia main awal, dia keluar lambat. Dia main awal, duk perhati dulu, ya. Supaya orang jangan syak kata dia ni. Itu artinya dia, kita pula duk parti dah. Dia ni main awal ni balik pula lambat. Tu kita suluh, tiba-tiba hilang. Dua kipas hilang. Nampak lah. Kita kata apa? Aku duk suluh lama dah ni. Memang betul nak jadi. Tidak lah. Itu arti dia lah. Tapi suluh kita ada perangkat, ada masa, ada awal, ada ketika. Allah punya suluh tak ada ketika. Ya. Sama jadi dengan zat Allah, sama wujud dengan zat Allah, bukan sama jadi, sama wujud dengan zat Allah. Kerana sifat ilmu itu adalah sifat qadim bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama sifat yang sabit, tetap sifat subutiyah berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita panggil ta'alluq suluhi qadim. Tanjidi hadis ni jadilah apa nak jadi tu. Nak ada ke nak tidak ke? Itu kita panggil tanjidi hadis. Ataupun dalam bahasa baru kita panggil implementasi. Boleh tak? Itu tanjidi qadim, tanjidi hadis dia panggil. Hadis itu barulah. Tanjidi hadis ni makna kata, apabila sudah ada dalam Suluhi Qadim, Allah Subhanahu wa taala berhasillah pada tanjidi hadis, dia akan keluar jadi ya. Itu adalah dalam bab yang kita nak ngaji dalam rukun iman, percaya kepada rukun iman yang ke-6, ya, qada dan qadar. Dia masuk dalam bab ni. Penting tu lah. Jadi kalau kita tak faham yang ni, kita akan keliru dalam qada dan qadar. Nampak tak? Kenapa qada dan qadar ni, ya? Kenapa jadi lagu ni? Kenapa jadi lagu? Kita akan duk tanya. Pasal kita tak faham ilmu ni. Tapi kalau kita faham ilmu, kita tak tanya lah, ya? Nak jadilah, ada sebab lah, Jadi pendek kata, masih lagi dalam keadaan umum lah. Yang ni dia tidak tafsil, dia tidak kupas secara halusi. Sebab itu datang pula Al-Imam Abu Hasan Al-Sy'ari. Qudrat ada 3 bahagi pula dia kata. Ada 3 bahagian. Ya. Dia punya ta'alluq ada 2. Bahagian dia ada 3. Ini mengikut Imam Abu Hasan Al-Sy'ari. Iaitu yang pertama ta'alluq Suluhi Qadim, kedua ta'alluq tanjidi hadis, ketiga ta'alluq qabdah. Qabdah ni dalam genggaman. Nampak tak? Walaupun ada dalam Suluhi Qadim, walaupun adanya tanjidi hadis,
tapi masih dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengawasan, pengawasan Allah, ya, dalam penilaian Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah. Itu dia lah. Di mana kita menghadapi kita ada tiga fasa dalam kehidupan manusia ni, ada tiga fasa lah. Kita ambil manusia lah tentu, ya. Sebab Allah jadikan langit dan bumi ni pasal kita manusia, bukan pasal binatang, bukan pasal jin. Allah jadikan langit dan bumi dan seluruh isinya itu kerana manusia, kerana kita, ya. Itu dia. Dan maknanya bila Allah jadikan kita kerana kita, itu yang kata tadi ni, ada peraturan, ada undang-undang yang dipanggil Islam. Nampak tak? Islam tu undang-undang lah, peraturan-peraturan yang nak diletakkan kepada manusia. Jadi maknanya Allah jadikan manusia ni tiga fasa. Fasa yang pertama, kita dalam proses kandungan, masa kita dalam perut mak kita, berlakulah, ya, orang perempuan mengandung, ya, dengan adanya bapa, adanya suami, ya, adalah satu fasa yang pertama, ya. Orang putih kita to start a family. Kau tidak tak kata apa tu, ya, to start a family dia kata, ya. Jadi kita kata kahwin tak jadi kita tak start family lagi, tak ada anak. Bila tak ada anak, kita tak start family lagi tau. Itu dalam kaedah orang putih, dia bercakap orang putih macam tu lah, ya. Kita kata tadi ni ada keluarga, ada anak. Tak ada anak mana ada keluarga, ya. Jadi munculnya satu keluarga kerana adanya ibu, bapa dan anak. Betul tak? Itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua, bagaimana pula kita mentadbir bila sudah pula seorang bayi sudah dilahirkan keluar, dia akan masuk fasa yang kedua, menempuh kehidupan dunia. Nampak? Itu fasa yang kedua. Kita akan tempuh kehidupan duniawi. Dan fasa yang ketiga, kita akan kembali kepada Allah, mati, masuk ke alam kubur, dan kita akan hidup semula, yang tidak akan mati-mati lagi dah. Maka fasa yang ketiga, sesudah kita menjalani kehidupan di alam barzakh. Kehidupan yang pertama, kita dalam proses kandungan ibu. Nak jadi ke tidak? Nak jadi ke tidak? Dalam surah Qadim, Allah sudah maklum siapa yang dikandung oleh seorang wanita. Katalah wanita kandung anak tu seorang bayi laki-laki. Nampak tak? Dia akan dilahirkan. Itu fasa yang pertama. Allah pun izinlah si ibu tadi dapat melahirkan dengan selamat. Masuk fasa yang kedua, lahirlah budak itu. Fasa yang kedua, seorang bayi yang mula menempuh kehidupan baru, dia panggil kehidupan dunia, bukan kehidupan rahim lagi. Kehidupan rahim sudah melepas kehidupan duniawi, dan dinamakan dia Haris ataupun Zaid. Kerapnya kita kitab guna bahasa itulah, nama itulah Haris ataupun Zaid. Nama-nama lain tak pakai, nama Zaid. Itu dia lah. Jadi wujudlah seorang bayi namanya Zaid. Kehidupan Zaid ini adalah masuk kepada takluk yang dipanggil takluk qabdah. Itu Tuhan nak tengok berapa lama dia nak hidup, berapa banyak rezeki dia, apa dia nak jadi, bagaimana proses kehidupan budaya hidupnya, ya, sampai mana panjang umur dia. Ini adalah dalam qabdah. Qabdah sifat kudrat Allah. Nampak tak? Di sinilah peranan yang kedua, di mana kita kemudian sampai ketiga masuk pula dia mengikut dalam suluh qadim, dia akan mati pada sekian usia. Maka sampai umur demikian usia itu dia pun mati. Itu panggil tanjidi hadis. Masuk pula kubur. Di alam kubur pula dia akan diawasi lagi Tuhan. Ketika itu bukan lagi dengan beramal, tapi dengan melakukan penghizaban. Jadi maknanya proses ketiga, fasa yang ketiga, fasa ketiga alam barzakh, dan teruslah nanti sampailah penghujungnya, kesudahan akhir bahagia atau celaka. Na'udzubillah. Itu masuk yang ketiga. Itu juga ada dalam suluh qadim, ada dalam tanjid hadis. Jadi semuanya tanjid hadis lah. Suluh qadim sekali ya, mula aja takluk tu. Kemudian yang kedua tanjid hadis, kemudian qabdah, tanjid hadis, qabdah, tanjid hadis, qabdah. 8.
Tak tahulah tuan-tuan boleh faham ke tidak, ya. Mudah-mudahan insya-Allah boleh faham lah, ya. Tapi sahabat tiga fasa tu, kitab-kitab sahabat tiga fasa ni saya terangkan di sini lah, ya. Bila kita proses 8 takluk ni, dia melibatkan tiga fasa. Mari kita baca dulu. Kita baca dulu. Ni seterang tuan-tuan baca baru boleh faham, ya. Kemudian dia kata tadi ni, baik, satu tadi ni kita tahulah dia adalah takluk pertama sekali. Yang ke-8, pertama takluk suluhi qadim, patut dan layak pada azali Tuhan mengadakan Zaid masalan atau menidakkan dia. Nampak tak? Dan ma'ilmu Allah sudah ada ketentuan akan wujud ke tidak seorang manusia bernama Zaid. Itu ketentuan Allah. Sudah ada. Qabdah suluhi qadim, nampak tak? Keadaan mungkin seperti Zaid dahulu daripada adanya dalam genggaman kudrat mengadakan atau mengekalkan dia. Maknanya kita lihat pada hadis Nabi, sebab Nabi ada sebuah hadis. Dalam satu hadis bunyi, apabila seorang ibu, seorang wanita, seorang isteri sudah mengandung selama 2 bulan, bukan 4 bulan, 2 bulan, maka akan datang satu satu malaikat lah. Malak ni satu malaikat. Bukan malaikat tu jamak, banyak. Malakun satu. Akan datang satu malak, dia akan masuk melalui tengkok ibu. Dia masuk ke tengkok tu, ada hadis. Ya. Dia akan masuk, peranan dia untuk meneruskan kehidupan atau macam mana? Dia akan tanya kepada Allah, ya Allah, bayi ni janin ni, bukan belum jadi janin lagi, ya. Ayak sembelit, darah, dia jadi darah, hampir angkatan darah beku. Nak kekalkan jadi seketul daging ke tidak? Nampak tak? Nak kekal jadi seketul daging atau tidak? Tidaklah. Ini pada Allah itu kita masuk dalam takluk qabdah tu. Allah akan putuskan. Teruskan itu bukan baru Tuhan dah tentukan, sudah ada suluhi qadim. Kata dia akan diteruskan hidup. Nampak tak? Tidak. Maka berlaku tadi hadis, maka benih tadi yang kata tadi darah beku tu akan mulalah bergerak sampai jadi seketul daging mudghah 4 bulan. Nampak tak? Lepas 4 bulan tu sudah ada suluhul qadim dan sudah pun jadi 4 bulan dalam perut. Itu tanjiri hadis. Nampak tak? Kemudian lepas 4 bulan tadi datang lagi malaikat. Dia datang satu malak, satu lagi lagi, fayanfuqu fi ruh, maka malak itu akan meniup roh. Kalau sampai 4 bulan, insya-Allah budak itu hiduplah. Benih itu hiduplah. Dia akan ditiup roh oleh satu malak. Bila tiup roh tadi ini, itu sudah dalam suluhul qadim. Dia ada tiup roh, dia akan hidup dalam suluhul qadim, dan sudah berlaku dalam tanjiri hadis bahawa benih itu sudah dihidupkan dengan roh. Kemudian bila dalam keadaan seketul daging dan dia sudah hidup, bergerak, ini dalam genggaman Tuhan. Apakah 4 bulan tu boleh jadi sampai 6 bulan? Kadang-kadang tak sampai 6 bulan habis. Kita panggil guguk. Nampak lah? Guguk ni keluar daging lah. Tidak lah. Jadi pendek kata, bila sampai kepada 4 bulan tadi ni, nak sampai kepada 6 bulan. 6 bulan tu dia sudah jadi lengkap lah. 6 bulan tu jadi lengkap. Ya, dia lengkap. Sebab anak tu dikira lengkap 6 bulan. Seorang ibu yang dapat melahirkan anaknya, ya, lepas daripada 6 bulan, maknanya anak itu adalah anak dia lah, anak yang sahih daripada anak benih suami yang halal. Nampak? Kalau kurang pada 6 bulan, muskil. Nampak tak? Mungkin bukan anak si bapa atau si laki, si suami tadi, mungkin anak orang lain. Nampak? Tidak lah. Jadi pendek kata, itu bab lain, bab fiqah tu lah. Nak kena tanya tu lah, ya. Kalau dia orang belum menikah, belum menikah tapi jadi pasal, ya. Belum ijab kabul lagi jadi pasal, ya. Bila jadi pasal, macam mana budak tu nak bin siapa bila beranak, ya.
Tak kira lah tu. Dia kena tu. Bukan kata tiap-tiap kali perhubungan mesti jadi anak. Betul tak? Macam maaf lah. Dia cakap sikit kasar lagi benda ni. Bukan mesti tiap-tiap perhubungan tu boleh jadi tak? Banyak orang yang lakukan perhubungan tapi tak jadi. Jadi maka itu dilihat pada tarikh lahir dia. Jadi pastikan budak tu sebagai budak yang sah, sebagai anak yang sah taraf lah kita panggil. Maka dilihat pada hari ketika dia akad nikah sampai hari dia lahirkan, dia hendaklah lebih daripada 6 bulan. Nampak ya? Tarikh akad nikah punya tarikh rekod, tarikh lahir. Daripada tarikh akad nikah tu sampai tarikh lahir tu, dia kena lebih daripada 6 bulan. Lebih daripada 6 bulan boleh dibinkan kepada si suami tadi. Nampak? Perhubungan yang berlaku awal tadi ini mungkin tidak jadi. Nampak tak? Takkan dia berhubung sekali kot lah. Orang baru menikah ni kan. Tentulah. Jadi mungkin perhubungan kedua, ketiga, 4 baru jadi kot. Ya. Ini kita ambil kira lah. Itu kaedah cara nak menilai nak bin siapa ni. Itulah. Itu sebagai contoh kita cerita sikit lah. Ini masuk dalam qabdah. Genggaman Allah SWT. Confirm nak jadi ke tidak, dan sudah dalam suluhi dan sudah zahir sebagai tanjidi hadis. Nampak? Tu kita baca pula. Ya, tu. Kemudian dia kata tadi ini, kemudian tanjidi hadis dia ada yang nombor 3 ya. Diadakan oleh Tuhan akan Zaid dengan kudratnya. Keempat, qabdah tanjidi hadis, iaitu keadaan mungkin seperti Zaid ketika adanya dalam genggaman dan kekuasaan Tuhan yang mengekalkan adanya atau ditidakkannya dengan kudratnya. Sampailah dilahirkan. Yang kelima, tanjidi hadis, Allah menidakkan mungkin seperti Zaid yang telah ada itu dengan kudratnya. Pulang pada Allah lah. Dan yang keenam, qabdah tanjidi hadis, keadaan mungkin seperti Zaid yang telah tiada mati itu dalam genggaman kudrat, dengan makna boleh dikekalkan atasnya atau tiada diadakan, dihidupkan semula dengan kudratnya. Yang ketujuh, tanjidi hadis, iaitu mengadakan mungkin seperti Zaid yang telah mati itu dengan kudratnya ketika bangkit daripada kubur. Nampak ni fasa yang ketiga. Dia masuk kubur tu dia tak hilang lah. Bila kita masuk kubur, kalau manusia ni dah hidup, dia mati masuk kubur, memang tak hilang. Adalah dia tu. Nampak tak? Tinggal lagi dia nak masuk surga ke neraka, sebab tu ya. Tapi dalam ketika dia dalam perut, bila keluar daripada perut sampai nak mati itu, ini adalah jangkaan yang ditentu oleh Allah, dimasuk dalam ta'alluq qabdah. Makna kata Tuhan nak tentukan berapa lama hidup dia. Sebab tu bila seorang bila benih tadi ni sudah sampai kepada menjadi satu mudrah 4 bulan. 4 bulan. Ya. Maka datang malak. Satu malak, dia akan tiup roh. Bila tiup roh, dia akan tulis 4 perkara. 4 takdir ada kat dia. Takdir mu'allaq dia panggil. Bukan takdir mubram, takdir mu'allaq. Macam Nabi terima terus 50 sembahyang. Tapi jadinya kita 5 je kan. Jadi dia macam tu lah. Jadi bila dia sudah sampai kepada mudrah tu, kemudian ditiup roh, diperintahkan dengan 4 perkara. Silakan muazzin dulu, kita azan, kemudian kita sambung. Ya. Jadi apabila sudah jadi sekutu daging, ditiupkan ruh dengan izin Allah, hiduplah ya daging tu, dan mula bergerak, bertindak dengan izin Allah, akan terbentuk menjadi seorang bayi. Ya. Jadi makanya ketika 4 bulan tu diperintahkan oleh Allah, malaikat ni tulis dengan 4 perkara. Pertama, dituliskan dia punya rezeki. Kedua, ditulis dia punya amal. Ketiga, ditulis dia punya ajal.
dan yang akhir sekali ditulis bahagia atau celaka. 4 perkara dia tulis tiap. Makna ketika itu dia akan melalui satu bahagian fasa kehidupan yang berada di dalam qabdah. Tanjizi hadis qabdah, ta'alluq qabdah Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana rezeki dia, banyak mana umur dia, ajal dia sampai ke mana, ya, bagaimana dengan amal dia, amal apa dia nanti jadi, ya. Kemudian dia ni menjurus kepada bahagia ke celaka, budaya hidup dia, corak hidup dia, jalan hidup dia menempuh apa, kebahagiaan, kecelakaan. Ini di dalam genggaman pemerhatian, penelitian, penilaian Allah Subhanahu Wa Taala disebut sebagai ta'alluq qabdah tanjizi hadis. Boleh faham Jadi makanya tak dapat tidak, itulah kata 8 ta'alluq tadilah. Yang ke-8 qabdah tanjizi hadis, iaitu keadaan mungkin seperti Zaid yang telah bangkit daripada kubur itu dalam genggaman kekuasaan pada mengekalkan atas adanya atau dicadakkan dia dengan kudrat, tetapi dengan memutuskan nazar, pandangan dari persegi dalil syar'i, kerana orang yang telah bangkit daripada kubur itu tidak akan mati lagi pada syar'i. Itu mengikut dasar daripada hukum syarak. Nazar dia lah daripada syarak lah. Kalau salah hukum akal, Tuhan boleh mati terus, tak payah bangkit. Hukum akal kan jangan salah faham dengan hukum syarak Hukum akal kata ada surga neraka. Hukum syarak kata ada surga dan neraka ni. Allah buat syurga, Allah buat neraka, orang kekal dalam syurga, orang kekal dalam neraka. Tapi hukum akal kata Allah boleh padamkan neraka tu, tak buat boleh tak? Boleh. Itu hukum akal. Hukum akal kena kata macam tu Hukum syarak ya, sebab ada dalil ya. Tuhan sebut banyak dalam Quran kan. Ulaika humul warithun alladzina yasuna al-firdaus hum fiha khalidun. Tuhan kata mereka adalah para pewaris syurga Firdaus, di mana mereka kekal dalamnya selama-lama. Nampak tak? Ini syarak. Itu dalil syarak. Mengikut dalil syarak memang syurga neraka ada dan terus akan ada dan tidak akan binasa kerana kekal. Itu hukum syarak. Tuhan turun atas dasar syarak. Tapi hukum akal kata Tuhan boleh padam neraka. Tak mau buat, tak yang dibuat. Dia punya suka, nampak tak? Kerana dia wujud nafsiah, bukan ada siapa kontrol dia, bukan ada siapa arah dia, bukan ada siapa mendahului dia. Kerana dia Tuhan, nampak tak? Itu kita balik kepada wujud nafsiah. Itu kata besar makna wujud nafsiah tu. Kalau kita tak faham, kacau Wujud Allah, sifat wujud tu sifat nafsiah dia panggil. Sebab dia punya semua, dia ketentuan semua, dia menantikan semua, dia membuat semua, dia menentukan semua, semuanya adalah dia. Pada hukum akal kata dia punya suka lah, fa'alul lima yurid, disebut dalam Quran betul gitu ya. Dia yang menjadikan sebagai pencipta di atas apa yang dia kendaki. Itu dah lah, nampak tak? Itu menunjukkan dalil akal tu, fa'alul lima yurid. Dan dia mencipta jadikan mengikut apa yang dia kendaki. Itu hukum akal. Dia boleh batalkan syurga, dia boleh batalkan neraka. Duk taruh hampa lama-lama tak boleh, padam bilah. Boleh tak? Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi kata, ya, Allah boleh padamkan neraka tu dah lama sangat. Duk azab orang kafir dah lama sangat dah. Azab di lama-lama bukan dapat faedah apa, tak ada faedah apa pun. Ya. Dia punya azab begitu dah lama dah sangat dah. Duk taruh di lama dan neraka tadi bukan ada apa. Ya, tidak berikan apa manfaat. Ya. Yang surga pula duk jamu makan tak berhenti, nampak ya? Hidup lama, seronok lama sangat dah ya. Tak payah lah. Kerana Allah tidak berhajat kepada makhluk, Allah tidak berhajat kepada kita, Allah tidak berhajat kepada apa yang dia buat, kerana dia maha gaya. Nampak tak? Ya? Kita betul kalau ada benda yang kita musak, kita batalkan benda tu, kita rasa rugi lah. Ya? Allah silap aku pergi jual rumah. Ada 3 rumah pergi jual 2 rumah lah. Bukan aku nak duduk, aku duduk satu rumah hanya, lagi 2 tak jual, lagi 2 aku tak duduk, jual habis lah. Bila dah jual kita selesai pula. Allah silap aku pergi jual. Nampak? Allah bukan begitu. Allah kerana dia gaya. Semua benda-benda tu tidak ada asalnya.
Tidak ada asalnya. Ya, semua benda-benda yang Tuhan buat langit bumi ini tidak ada asalnya. Tanah, Tuhan buat kita bertanah, tanah pun tidak ada asalnya. Ya. Allah buat bukit batu-batu, bukit bukau dengan batu-batu, batu-batan, juga tidak ada asalnya. Allah jangan tumbuh-tumbuhan asalnya daripada bumi, juga tidak ada asalnya. Kerana Allah yang nafsiyah, Allah yang wujud, Allah yang al-awwal. Nampak tak? Ada kena rujuk filsafat tu lah. Ya. Pada hakikatnya tidak ada apa-apa, melainkan Allah saja. Yang ada hanyalah Allah semata-mata. Jadi Allah kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, Allah boleh membatalkan syurga, boleh membatalkan neraka. Nampak? Istimewa neraka lah. Ya. Syurga Tuhan pada dasarnya Tuhan boleh batal, tapi pada akal kita katalah, akal kasar kita kata, benda dah elok biar pergi lah, tak tahu apa. Benda tak elok ni kita buang lah. Nampak? Kata bahasa pula, buang yang keruh, ambil yang bersih. Yang bersih ambil, yang keruh buang. Nampak tak? Pepatah Melayu dah habaq. Faham? Jadi makna kata kalau Tuhan padam neraka, ambil semua ahli neraka, tahu masuk dalam syurga. Habis. Hampa ni dah lama sangat dah aku duk bakar. Nampak tak? Sampai satu ketika, dah duk bakar hampa pun bukan ada faedah apa. Hampa pun dah serik sangat dah. Ya? Terlalu serik sangat, terlalu azab duk kena bakar. Maka lagipun Tuhan pula bersifat dengan pengasih, penyayang. Lebih begitu kan lah. Tuhan kata tak apalah. Nah, ini kita cakap kerja Tuhan ni. Ya. Nah. Ambil semua apa keluar neraka ni, tahu masuk dalam syurga. Nampak tak? Ini Nabi Musa pernah cakap. Kalau benda tu tak ada, Nabi Musa tak cakap tau. Seorang Nabi tak akan cakap benda yang lara, benda yang sia-sia, benda yang silap. Kerana mereka adalah ismah, maksum. Nampak tak? Nabi Musa kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, apalah salah daripada ni, yang salah pun hamba-Mu juga kan, ya. Kok mana pun daripada ni hamba-Mu, bukan daripada hamba orang lain. Nah, yang buat salah pun hamba-Mu, yang buat taat pun hamba-Mu, semua hamba-Mu belaka. Kalau hamba lain boleh lah. Nah, kamu balas dia, kamu buat kat dia. Tapi hamba kamu sendiri, kamu buat hamba kamu sendiri, ya Allah. Ya. Apa salahlah hak sangat neraka yang tak semayang pun tahu dalam syurga. Yang duk minum ayat bateri pun tahu dalam syurga. Nampak tak? Nah? Tak gitu tak? Semua tahu lah tu. Yang duk makan napi pun tahu syurga. Tahu dalam syurga lah semua. Nah? Senang kira. Kerana semua hamba-Mu dan kamu pun tidak mengambil faedah hati mereka. Kerana kamu yang maha kaya. Tengok Musa. Musa bercakap well. Takkan Musa tak kerti nak cakap lah. Allah tak jawab tau. Allah hantar Jibril pergi jumpa Musa, tolong buat bendang gandum, tanam gandum. Suruh Musa buat bendang, tanamlah gandum. Musa tak tanya banyak, Allah perintah jangan tanya, buatlah. Bukalah satu ladang besar, ladang gandum besar apa semua tu. Dah sampai masa ladang gandum dah tumbuh bawah semua, habis jadi ni pergi petik lah, no? Tu dia. Kemudian perasin gandum, perasin tangkai dia buat asin, nampak lah. Tu lah. Kemudian Jibril, Musa katalah kan, ni segala hampa tangkai-tangkai dia semua kita buang lah. Kata kat Jibril. Jibril kata apa salah? Jibril kata pula, apa salah? Yang tangkai dengan gandum sekarang rebus sekali, makan tak boleh buat. Musa kata tak boleh lah. Hak tangkai ni tak boleh makan, nak buat apa? Tak ada reti punya kan. Benda ni kita kena buang. Nak buang saja begitu, tak boleh kita bakar tu. Lagi senang. Nampak tak? Tu dia lah. Musa, Jibril kata soalan kamu tanya kepada Allah tu hari ni terjawab lah. Kamu jawab sendiri. Tu dah nak. Begitu. Faham itu beza dia tu. Jadi makanya ahli neraka ni pun Allah punya neraka, Tuhan punya, ahli neraka punya. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, maka sampai satu ketika nanti harus pada Allah. Itu akal, hukum akal harus, ya. Harus pada Allah boleh membatalkan neraka tu. Dia atas sifat, sebab dia sendiri pernah sebut, ya.
wa rahmati ghadabat ghadabi. Rahmat aku sentiasa mengatasi kemurkaan aku. Rahmat Allah dulu. Ya, maka tu harus pada sisi Allah, bukan satu benda yang tetap. Tak, bukan Ibnul Qayyim dakwah, orang kata Ibnul Qayyim pandai-pandai pergi dakwah kata Tuhan jabatan neraka. Dia kata harus pada akal harus. Allah boleh membatalkan neraka tu dengan memasukkan semua ahli neraka yang diazab tadi ke dalam syurga. Nampak tak? Setimpal lah. Kalau dia masuk lambat pun, ahli syurga pun tak kecil hati lah. Hampa dah puas dah, Tuhan dah bakar hampa dah ni, baru hampa serai dah. Sekarang ni masalah kamu kena bersyukur kepada Allah. Puja-puji Allah tu kita sebut da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Seruan awal mereka dalam syurga adalah tahiyat, assalam, 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 salamun qaulun min rabbir rahim. Ya. Seruan mereka asal pada mula-mula seruan awal ahli syurga subhanallah, ya, luar biasa syurga ni. Kami tak pernah terpikir, tak pernah terlintas, tak pernah terbaca nikmat yang kami dapat. Subhanallah, subhanak, 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 ya Allah. Ya, dah begitu semua yang keadaan sentiasa dalam keadaan semua istimewa, special. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Ya, wa akhiru da'wahum dan dakwah mereka terakhir dalam surga alhamdulillahil alamin. Nampak dah? Ahli surga, ahli neraka akan kata apa? Alhamdulillahil alamin. Faham Dekat tu lah kot, insya-Allah kita sambung nanti bab iradat pula.